السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا لا نبي بعده. أرسل بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وافتحنا أبواب الخيرات وافتحنا أبوابنا أبواب الخيرات كما فتحته على المرسلين والأولياء الصالحين والعاملين. الله افتحنا أبواب العامل. اللهم زدنا عملا تنقصنا واجعلنا راشدين. آمين رب العالمين. InsyaAllah pada pagi hari yang berkat ini kita terus menyambung hikmah yang ke-33 daripada kitab Hikam oleh Ibnu Al-Iskandari. Al-haqqu laysa mahjubin anka, innamal mahjub anta anil nazar ilaihi. Al-haqqu, yani Allah Ta'ala, laysa bimahjubin anka, tidak terhijab apapun, satu apapun. Innamal mahjub anta anil nazar ilaihi. Yang menutup itu kamu sendiri. Sebaliknya yang kamulah menutup atau yang terhijab, tidak nampak Allah Ta'ala. Jelas, al-haqqu laisa bimahjubin anka, innamal mahjub anta lin nazar ilaihi. Al-haq, Allah itu tidak tertutup, laisa mahjubin anka, tertutup oleh sesuatu apapun. Innamal mahjub, sebenarnya yang tutup itu ialah kamu sendiri, anta an-nazar ilaihi. Izla wa hajabu syai'un la satarahu ma hajabahu. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasiran. Wa kullu hasirin likli syai'in fa huwa lahu qahirun. Wal qahir fawqa ibadihi. Sebab andaikan Allah Ta'ala terlindung oleh sesuatu, maka dia tertutup oleh sesuatu yang melindunginya. Dan andaikan Allah ada yang menutupnya, berarti wujud Allah Ta'ala itu terkurung. Dan tiap satu yang mengurung itu pasti dapat menguasai yang dikurung. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang menguasai semuanya. Al-Qahir. Wal-Qahir fawqa ibadih. Jelas, hanya kalimah ni yang jelas dan amat jelas sekali. Dari bahasanya, dari maknanya tidak tersinggung. Karena al-haq itu laisa bimahjubin anka. Innamal mahjub anta an-nazar ilaihi. Yang lebih jelas lagi bila almarhum Dr. Sa'ad Al-Buti memberi dua contoh. Yang pertama, dia mengatakan matahari tertutup di pandanganmu. Yang kedua, pandanganmu menutup matahari. Matahari tutup di pandanganmu atau matamu sendiri yang menutup, tertutup dari melihat matahari. Yang pertama berarti matahari memang tertutup oleh awan secara sempurna hingga manusia tidak dapat melihatnya. Matahari ditutup oleh awan tebal sepenuhnya, maka manusia tak nampak matahari. Matahari wujud. Atau yang kedua, bermakna mata manusia yang tertutup dengan sesuatu. Bahkan mungkin sesuatu yang menjadi bahagian di tubuhnya. Seperti sakit mata umpamanya, hingga ia tidak bisa melihat, tidak mampu melihat, tidak boleh melihat matahari. Atau matahari terang benderang, tidak tertutup oleh awan, cuma mata manusia kabur atau tertutup, sakit dan sebagainya. Maka sebab itu kamu tak ada matahari. Dan matahari tak wujud. Itu jelas lagi. Alhamdulillah, jelas boleh almarhum Sa'ad Al-Buti ini. Umpama kiasan cukup tepat. Matahari ada, tertutup oleh awan, manusia tak nampak. Matahari ada, tak tutup dari manusia yang buta mata, matanya buta atau sakit mata sebagainya. Dan maksud Syekh Ibn Al-Iskandari, bila pun, dari manapun dan dalam kondisi apapun, Allah tidak terhalang di manusia. Tapi manusialah yang terhalang oleh Allah Ta'ala dengan mata batinnya. Mata hati, mata kepala mungkin tak nampak, tapi mata hatinya melihat Allah Ta'ala dalam bentuk kekuasaannya, kaun ini. Kita baca sebelum ini.
yang ada manusia yang nampak dalil berkenaan Allah atau tanpa dalil dengan Allah Ta'ala. Kita sudah banyak sebelumnya. Andaikan Allah menghendaki menghilangkan hijab dari siapapun, bagaimanapun, dan bila-bila pun ia akan melihat keagungan Allah dengan mata hati, mata batin, dan makam ihsan yang juga diungkapkan dengan istilah makam musyahadah. Ini jika kita belajar di guru-guru yang besar, guru yang hebat, khusus mengajar pada murid yang hebat-hebat, dia akan menerangkan lebih jelas tentang makam musyahadah ini. Namun untuk perbincangan begini kita ambil asas saja untuk mengalirinya, insya-Allah untuk tahap seterusnya kita dapat ikuti daripada guru-guru, daripada buya, daripada baba atau siapa yang hebat sampai makam musyahadah itu. Namun kalau untuk mengenal asas kita sekarang ini dulu. Jelaskan lagi bahawa perjalanan menuju Allah Ta'ala itu adalah dilandasi dengan akidah yang benar, akidah salimah. Tidak cukup dengan ilmu, dengan kepakaran, dengan pikiran hebat, tapi dia punya akidah. Ikatan kekuatan, keyakinan bahawa Allah Ta'ala itu sesuai dengan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Quran Sunnah. Pemasakan ataupun terap penerapan ini akidah diasas Nabi SAW di Makkah Mukarramah itu sekian tahun. Sebab itu kuat, itu mantap, maka yang lainnya lebih mudah dia lalui. Keyakinan bahawa Allah Ta'ala berkuasa segala sesuatu, tidak diliputi oleh sesuatu apapun dari makhluk. Keyakinan bahawa tidak kekuatan apapun yang mahal yang Ta'ala, itu satu yang wajib dipegang oleh umat Islam, oleh kita semua. Dalam fitrah manusia, hati manusia sesuatu terkait dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Mengenalnya, jasa kembali kepadanya, hati meronyak Allah, Allah Rabbuna, Allah Yatuna. Kita yakin itu. Setiap kali ada musibah yang menimpa melalui doa, minta. Yang manusia, Allah, Allah, Allah benar. Sama ada ketika senang, ada susah, Allah. Dengan munajatnya, zikirnya, berbagai-bagai. Maka dia semakin dekat Allah Ta'ala. Masalahnya semakin besar dunia yang menguasai hati manusia, terkadang manusia ni, dunia itu menutup kebenaran. Menutup mata hati pada melihat Allah Subhanahu Ta'ala. Maka sebab itu kita dalam proses untuk memastikan dunia yang miliki itu digunakan untuk beramal, untuk menyembah Allah, untuk menjaga Allah Ta'ala. Bukan dunia itu yang menutup kebenaran yang sepatutnya kita faham. Pada awal lagi Allah Ta'ala membuat perjanjian dengan makhluk ini. Alam rahim lagi. Iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ikatan janji ini, penyaksian ini, manusia tidak lupa bahawa dia pernah berkata dulu bahawa bala syahidina. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bala syahidina, bersaksikan. Kalau dia ingat benda ini, sentiasa dalam hatinya, dalam ingatan keyakinannya bahawa dia tidak akan menyimpang daripada perintah Allah Ta'ala. Akan melakukan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Kerana dia tahu bahawa Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhannya, Allah sekalian alam, Al-Mutahbir seluruh alam, dan sama dalam rububiyah ataupun uluhiyahnya atau asma sifatnya, bahawa qalu bala syahidina. Kita berkukuh dengan sebuah hadis Nabi yang ringkas daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, qal kuntu khalfan Nabi sallallahu yawman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka sa'alta fas'alillah fasta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu alaika fal aqlam bisawf. Ringkas ceritanya.
Bersatu hari Rasulullah Ghulam ni, Ibn Abbas berjalan bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Nabi mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan. Contoh pada umat juga bahawa ini perlakuan baik. Bersama budak-budak, kanak-kanak. Perbincangan bukan lawak. Jangan bukan lawak-lawak. Tapi yang benar. Dia Ghulam, baik Ghulam. Ghulam budak lah. Ya? Ini wa'alimu kalimat. Mengajarkan mustad beberapa kalimat. Perkara. Ihfazillah, yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah, yahfazuk. Kamu jaga Allah. Jagalah Allah. Baca Allah jaga kamu. Ihfazillah. Tajid tujahaka. Jagalah Allah. Nasya kamu mendapati Allah bersama kamu. Jika sa'alta fasilillah. Minta. Minta. Apa-apa. Minta mana Allah Ta'ala. Fasilillah. Minta. Suat minta mana Allah Ta'ala. Jika sa'anta fasilillah. Tolong. Minta Allah. Bukan makhluk. Bukan pada manusia. Bukan pada jin. Bukan. Daripada Allah Ta'ala. Tanpa nafikan hak fitrah kemanusiaan. Seorang biasa minta ni, tapi hakikatnya minta Allah Ta'ala. Sakit, minta Allah menyembuhkan. Miskin, minta Allah kayakan. Lemah, minta Allah kuatkan. Dia minta Allah berikan ilmu. Tapi dengan usaha ikhtiar dulu. Kita bersama-sama usaha ikhtiar. Wa'alam annal ummata listaman ala yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in. Allah. Ketahuilah bahawa segala umat manusia seluruhnya berkumpul untuk membantu kamu satu perkara. Tidak akan berlaku melainkan apa yang Allah telah tentukan. Ijtama'u ala ayaduruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad Allah alaika. Jika seluruh manusia ini berkumpul dan menghancurkan kamu, memusnahkan kamu, merosak kamu, memudarat kamu, tidak akan mudarat kamu itu. Kamu tidak akan mudarat apa-apa pun rancangan mereka Allah tentukan. Rafid al-kalam wajib sahuf ini. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering sebagainya. Hanya kuasa Allah Ta'ala. Allah qahir. Allah qahir fawqa ibadi. Yakin bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah qadir. Allah qadir. Allah maha berkuasa. Allah maha mengetahui. Jadi ini sangat-sangat penting. Kalimat yang pendek itu diperkuat dengan Al-Quran. Al-Quran yang sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai kita ingat, tidak siapa pun buat sesuatu yang mungkar jika diyakin Allah melihat. Jika Allah mengetahui. Jika Allah akan mengganjarinya. In khairan wa khairan insya'Allah syabir. Hadis menjelaskan, la zani hina yazni wa mu'min. Wa la yasriq hina yasriq wa mu'min. Wa la yashrab al-kham hina yasmu'in wa mu'min. Seorang tidak berzina. Tidak mencuri. Dan tidak merak jika diyakin Allah melihatnya. Jika Allah akan menghukumnya sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tekan ihsan. Kata Nabi tanya oleh Jibril, "Mal ihsan?" Dia menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Taala ka'annaka seolah kamu melihat Allah Taala. Fa lam tarahu fa innahu tarahu fa innahu yaraka. Kamu tak yakin, bukan tak dapat begitu, berbuat begitu. Ingat Allah yang rakyat kamu. Maksudnya melihat dengan mata hati. Maka sebab itu di antara penghalang atau hijab yang menutup kita pada mengenal Allah Ta'ala itu. Ayat ini. Yang ramai menghafal mungkin. A'udzubillahi syamil alim. Minasyaitanir rajim. Qul in kana aba'ukum, abna'ukum, ikhwanukum, azwajukum, wa ashiratukum, wa ammal tanaftumuha, wa tijarat takhshaw kasadaha, wa masaw tardawnaha, haba ilaikum Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'dha bi amri wallah la yaqamul fasiqin. Katakanlah seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, suami isteri kamu, keluarga kamu, harta benda kamu, perniagaan kamu, tempat tinggal kamu yang kamu sayangi, kamu lebih sayang pada segalanya itu dengan lebih pada Allah Ta'ala Rasulnya dan berjihad nyala, maka tunggulah hari kiamat nanti balasannya. Allah Ta'ala petunjuk kalau fasih. Maknanya, aba, abna, ikhwan, azwaj, asyirah, amwal, tijarah, masakin semua ni adalah penghalang kepada melihat Allah Ta'ala. Menghalang kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Melihat kuasa Allah Ta'ala. Melihat Al-Quran Allah Ta'ala. Kehebatan Allah Ta'ala. Jika disalahgunakan. Ada yang
baik, namun kerana bapaknya dia sesat. Kerana anak-anak dia sesat. Kerana saudara mara dia sesat. Kerana suami isteri dia sesat. Kerana harta benda dan tempat tinggal dan jawatan dia sesat. Jangan sampai semua itu kamu cintai, kamu sayang lebih pada Allah dan Rasulnya dan berjaya bismillah. Tapi ingat juga, surah Taghabun misalnya. Allah firman, ya allazina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwan lakum fahzaruhum in ta'fu wa tasfu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Sebelum ayat ni ada kaitan yang soal lain, tapi nak katakan bahawa kalimah kita ambil itulah inna min azwajikum, sungguhnya sebahagian daripada isteri min azwajikum, bukan semua isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh kamu, hanya penghalang kamu daripada berjuang, penghalang kamu daripada berjihad, penghalang kamu daripada ibadah Allah Ta'ala. Ingat juga firman Allah Ta'ala surah Tahrim, wadaraballah masalan, maaf wadaraballah tinggal bawah dan wadaraballah masalan lillazina kafaru ma'ta nuhin mutalut kanata tahta abdaini min abadina salihain faqanatahuma falam yughniya anhuma min Allah syai'a wa nar al-akhirin. Allah mempamakan wadaraballah maaf Allah mempamakan misal pandangan yang tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin yang mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Contohnya ialah perihal Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Mereka Nabi dan Rasul, hamba Allah yang saleh. Mereka ini Nabi Nuh, tapi isteri kedua mereka ini tidak mengikut mereka, tidak beriman Ta'ala. Tapi mereka tidak pun terpaut atau tidak tertarik dengan itu. Maknanya yang tadi itu isteri atau suami atau harta benda itu sebahalang, tetapi manusia disuruh beriman Ta'ala. Manusia disuruh yakin Allah Ta'ala. Utama Allah Ta'ala daripada segalanya. Nabi Nuh dan Nabi tidak mengutamakan isterinya, tidak mengutamakan anak-anaknya yang khianat, yang tidak beriman pada Allah di atas. Ini bukan bermakna kalau itu jauhkan dari isteri, jauh dari suami, jauh dari sengat, tidak. Dekati mereka, pimpin mereka, didik mereka, tarbiyah mereka. Berpahala insya-Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka tidak dapat mendidik dengan setelah usaha bersungguh-sungguh, serah pada Allah Ta'ala. Yang ikut yang tidak benar, yang ikut yang mungkar. Walau mereka bapa, walau mereka isteri, walau mereka suami, walau mereka harta anak, walau harta akan hilang, jawatan hilang, Allah diutamakan, Rasul diutamakan, jihad diutamakan. Yang lain pula, wadaraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini min zalimin. Ini kisah yang lain. Kalau tadi Nabi Nuh dan Nabi Lut dapat menguasai diri, beriman Allah Ta'ala, mengatasi kasih sayang pada isteri. Sini pula Asyah imrat Fir'aun ini, dia boleh nak apa saja kemewahan yang Fir'aun bagi, tapi dia tidak bersama Fir'aun. Dia kata, Rabbi ibnili andaka baitan fil jannah, ya Allah, binakan untukku baitan, istana di syurga. Mana jini min Fir'aun ma'amalih, dan lepas aku daripada Fir'aun dan amalannya. Mana jini min zalimin, lepas aku berlaku orang zalim. Walaupun dia mampu, dia boleh bermewah-mewahan dengan Fir'aun, penguasa yang hebat, tapi zalim, tapi pakai baik, tapi dia minta sama Allah Ta'ala. Maknanya ini pengajaran kepada kita juga bahawa bukan semua isteri itu musuh. Malah isteri juga ada yang menyelamatkan keluarga. Ada juga tidak terikut dengan kemewahan, tidak ikut dengan kemungkaran yang dibuat oleh orang lain, khususnya yang terdekat dengannya. Sedikit cadangan, saranan untuk membuka hijab. Menjalinkan perdamaian dengan roh dan jasad. Nah, roh kita mau satu, jahat kita nak satu. Jasad menjadi pelayan roh, bukan sebaliknya kerana jasad yang tidak kekal. Jasad itu jadi pelayan pada roh. Jangan begitu. Rohlah menguasai jasad. Kan jasad tidak kekal, akan hancur, akan binasa. Roh itu kekal. Dan insya-Allah dia bangkitkan nanti di para masyar. Bangkitkan dalam kiamat nanti. Akan dipersoalkan segalanya.
bersihkan diri dengan dari keutamaan asal itu dengan zikrullah, mendekati minyak ilmu dan sebagainya lagi. Itulah sekadar peringatan yang kecil tetapi harap bermakna. Dan hadis kata sekadar yang 32 ini sangat berkaitan dengan yang kita baca sebelum itu, yang ketiga dan yang 33. Hikmah yang ketiga ada kata yang keempat. Al-kaun kulluhu zulm. Innama naruhu al-haq. Dunia ini semuanya gelap gulita. Mencahayainya, yang menyinarinya, yang menerangi adalah al-haq. Allah SWT sendiri. Man ra'al kaun wa lam yashhadu fihi aw 'indahu aw qalbu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazu rujul anwar wa hujibat anhu shumus ma'arif bishhabil asar. Maka siapa yang melihat alam dan tidak melihat Allah di dalamnya atau dekatnya atau sebelumnya atau sudahnya, maka sungguhnya ia telah tertutup mata hatinya daripada, dan cahaya matahari makrifat terlindung daripadanya oleh awan kabus kezaliman, kesan-kesan makhluk itu, di mana ada kaitan sangat dengan hikmah 14 ini. Gelap seluruhnya alam ini, tapi yang mencerahkannya menjadi Allah Ta'ala. Manis beriman Allah Ta'ala itu sebagai nur, sebagai cahaya. Siapa yang menikmati kenikmatan yang Allah sediakan dengan berbagai nikmat ini, tapi tidak mensyukuri nikmat Ta'ala, maka dia telah menyimpang daripada hakikat sebenarnya. Sewajarnya, sewajibnya, sepatutnya dia melihat al-kaun ini, dunia dan alam ini, nikmat ini, dia berfikir dan dia merenung, dan akhirnya dia akan berkata, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Sebaik-baiknya. Maka sebab itu kita dituntut memperbanyakkan merenung alam ini, di makam kita, alam ini, dan melihat ciptaan Allah Ta'ala yang hebat ini dengan penuh perhatian, dengan penuh perasaan, dengan penuh pengamatan, hingga lahir kita bahawa Allah Subhanallah, tidak siapa yang mampu menciptakannya, langit yang seluas itu, bumi yang seluas ini, gunung ganang itu sebagainya itu, dan itu semua tanda bahwa Allah Khaliq, itu pencipta. Allah Ar-Razik yang memberi rezeki. Allah Rabbul Alamin, cipta alam ini. Moga-moga dengan peringatan yang kecil ini memberi ingat kepada kita, peringatan kepada kita supaya kita sentiasa meningkatkan keimanan kita dengan membaca, dengan berguru, dengan muzakarah, dengan mutalaah, dengan muhasabah, dengan muraqabah, dengan mujahadah berbagai-bagai perkara yang boleh mendekat diri di Allah Ta'ala. Aku lakukan hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.